Satu kerusi yang unik, sekejap DUN, sekejap Parlimen dan semua sekali calonnya ada peluang besar. Seimbang calonnya. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Kembali kita dalam program khas untuk kumpulan NSTP dan hari ini saya masih berada di bumi Kedah. Dan pada kali ini saya memilih Parlimen P005. Parlimen Jerlun. Jerlun katanya. Dan di sini sebenarnya saya sengaja memilih parlimen ini kerana di sini berlakunya pertembungan yang saya kira amat sengit, amat getir dan juga amat unik sebenarnya. Pertembungan antara seorang calon yang besar namanya iaitu Datuk Seri Mukris Mahathir, seorang penyandang ataupun ialah yang memenangi PRU yang ke-14 di Parlimen Jerlun, menumbangkan seorang juga calon besar juga iaitu Datuk Osman Aziz dari Barisan Nasional. Tetapi sebenarnya apa yang saya katakan sebagai unik di sini kerana pertembungan di Jerlun begitu amat kontroversi ataupun amat sukar diramal kerana calon-calon yang bertanding ini sebenarnya pernah bertembung antara mereka beberapa kali. Pernah bertembung di DUN, pernah bertembung di Parlimen, kemudian kembali ke DUN dan juga dengan angka yang saya kira amat rapat sekali. Jadi saya kira tentu sekali menarik kalau kita dapat bersama dengan calon Barisan Nasional di Parlimen Jerlun ini iaitu Datuk Osman Aziz untuk mendengar sendiri bagaimanakah pendapat orang lama politik di Malaysia ni juga tentang peluang yang ada ataupun bagaimanakah yang beliau dapat lihat apa yang bakal berlaku menjelang 19 November 2022 di Parlimen Jerlun. Jom kita bersama dengan Datuk Osman Aziz. Macam yang tadi kita beritahu kan, dan hari ini dia sosok tubuh hebat sebenarnya. Orang apa tidak pernah serik, tak pernah mengalah walaupun tumbang kembali semula, dan pada kali ini kembali bertemu dengan seteru yang sama. Yep. Dan lebih menarik lagi adalah 2-3 perkara menarik di Parlimen Jerlun ni, yep. P005. Yep. Dan hari ini kali ini Datuk Osman akan sekali lagi bertemu dengan seteru yang sama ketika PRU 14 iaitu Datuk Seri Mukris Mahathir yang ketika itu yang ketika itu menang dengan majoriti yang agak besar juga sebenarnya. Dan beliau sebenarnya ketika itu bertanding di bawah bendera PKR. So tak apalah, kita pergi dulu, sebelum tu kita pergi dulu tentang Datuk punya rutin harian. Sekarang saya lihat Datuk tadi pun saya nampak, saya dengar mereka beritahu sana sini hujung ke hujung kan. Walaupun parlimen saya kira taklah sebesar mana, lebih kurang 67,000 pengundi. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada pertanyaan tersebut, walaupun kita hanya ada sekitar 68,000 pengundi, namun geografi di Jerlun ni agak luas. Antara contohnya di antara satu penghujung di sebelah Kot Diang ni ke Kubang Nipah di sebelah laut sana, kita perlu mengambil masa sekurang-kurang setengah jam perjalanan. Itu pun rushing. Jadi kita mempunyai 160 buah kampung dan juga 35 PDM. Jadi satu-satu PDM tu lebih kurang dalam mungkin 4 atau 5 kampung secara average, secara purata. Jadi saya terpaksa ke sana ke sini. Kita ada 2 DUN. Namun alhamdulillah, walaupun kelang kabut, tapi kita dapat berusaha untuk bertemu dengan pengundi-pengundi ini seramai mungkin. Macam contoh semalam saya telah pun keluar dengan program-program 14 program sampai jam 1 pagi. 1 pagi. Dan bermula daripada pukul 8.30 kita breakfast. Berapa jam je rehat kan? Bangun subuh lagi kan. Okey. Datuk. Seperti tadi saya dah maklumkan, pertemuan Datuk kali ini sekali lagi bertemu dengan seteru yang sama iaitu Datuk Seri Mukris Mahathir, nama besar yang pernah jadi menteri besar. Dan kemenangan beliau pada tahun 2018 sebenarnya merampas tiket BN, merampas kerusi BN yang dikira sebagai kerusi yang tradisi juga di sini. So bagaimana Datuk melihat kali ini potensinya kerana bertemu dengan musuh yang sama ni? Saya melihat bahawa pertama sekali sudah tentulah sebagai negara demokrasi siapa sahaja juga berhak untuk menawarkan diri untuk bertanding. Dan kali ini pun kita ada 4 penjuru. PN, PH, BN dan juga Pejuang. Namun apa yang saya lihat ketika ini adalah setelah 4 tahun berlalu, saya rasa rakyat sudah memahami tentang peranan sebenar seorang wakil rakyat, di mana mereka perlu sentiasa berdamping dan berada ketika rakyat memerlukan. Apatah lagi kita di kampung-kampung macam ni, di kawasan pertanian luar bandar ni, rakyat sentiasa mengharapkan khidmat kepada wakil rakyat itu. Jadi atas kapasiti inilah saya rasa peluang
untuk BN merampas kembali ini agak cerah. Rakyat sudah pun mungkin serik dengan apa yang berlaku pada tahun 2018. Namun kita pulang balik kepada rakyat, bagaimana bentuk seorang wakil rakyat yang mereka mahukan. Namun pada saya, apabila kita dipilih menjadi wakil rakyat itu, sebenarnya kita menanggung satu amanah daripada rakyat dan sudah tentulah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu sentiasa berada dengan mereka, perlu mendengar keluh kesah mereka, masalah-masalah mereka. Jadi saya rasa inilah yang mungkin beliau tak dapat buat sepanjang 4-5 tahun yang lalu. Namun mungkin beliau ada senjata-senjata sulit yang kita tak tahu, yang mungkin boleh meyakinkan rakyat bahawa beliau masih diperlukan untuk penggalian akan datang. Sebelum kita pergi kepada tentang sosok tubuh ataupun tentang peribadi Datuk Seri Mukris Mahathir, untuk makluman semua juga, Parlimen Jerlun kali ini akan melibatkan pertemuan 4 penjuru, iaitu calon dari PN, iaitu Dr. Abdul Ghani, juga calon lama, juga antara fighter di Parlimen Jerlun ini, dan juga Datuk Seri Mukris sendiri, serta Dr. Muhammad Fazil Muhammad Ali dari PH ataupun Pakatan Harapan, serta Datuk Wira Osman Aziz sendiri. Dan jika saya membuat flashback kembali lah, sebenarnya Datuk Seri Mukris Mahathir ni seorang yang memang yang amat familiar dalam Parlimen Jerlun. Malah pada PRU yang ke 12 PRU 12 pernah menang di Dun Air Hitam, menumbangkan calon PAS yang ketika ini bertanding semula di Parlimen. Agak menarik sebenarnya, Datuk, Parlimen Jerlun ni, kerana Datuk Seri Mukris menang dengan PAS 2012, kemudian menang pula di Parlimen pada PRU 14, kemudian bertembung pada kali ini calon PAS tadi yang di Dun juga kembali juga muncul di Parlimen. Jadi melihat kepada situasi ini, Datuk Seri Mukris ini, bak kata orang tu fighter yang tak terkalah, tak pernah tewas dalam Jerlun sendiri. Adakah beliau sendiri yang ada faktor kemenangan ataupun kerana nama BN ataupun partinya sendiri? Pada saya melihat bahawa apabila beliau bertanding kali pertama di Jerlun dulu pada tahun 2008, bertanding sebagai ahli parlimen, beliau datang ke sini daripada Kubang Pasu. Dan beliau menang sudah tentulah kerana sokongan daripada ahli-ahli UMNO dan juga Barisan Nasional. Kemudian pada tahun 2012 beliau turun ke kursi Dun dan terusnya menang menjadi Menteri Besar. Saya ketika itu 2013 tu saya bertanding parlimen dan kita menang pun atas dukungan dan sokongan daripada pengundi-pengundi Barisan Nasional. Dan pada tahun 2014 Datuk Mukris keluar daripada UMNO, masuk Bersatu. Dan ketika itu kita sedar bahawa sesungguhnya bukan hanya takat di Jerlun kita kalah, malahan seluruh negeri Kedah kecuali 2 kawasan iaitu Padang Terap dan juga Baling. Malahan seluruh negara Barisan Nasional tewas atas PRU 14 dan atas mungkin strategi pembangkang ketika itu, menimbulkan kebencian kepada pucuk pimpinan negara, kemudian melakarkan janji-janji yang hebat yang sukar untuk ditolak oleh pengundi. Namun setelah mereka menang, mereka pula bertelingkah daripada Bersatu menjadi Pejuang. Kemudian daripada kerajaan Pakatan Harapan di bawah Tun Mahathir pun runtuh. Separuh jalan diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin, separuh jalan kemudian ketika ini Datuk Seri Main Sabri sebagai Perdana Menteri mengambil alih. Dan kita tahu bahawa walaupun mungkin kita nak menang dalam pilihan raya ini, sudah tentulah apabila disebut satu-satu nama itu, beliau dah ada stok tersendiri. Stok asas contohnya 30%, sokongan asas tu. Sebab itulah kalau tengok di Jerlun ini, muka-muka itulah. Contohnya Datuk Mukris, Ustaz Ghani, saya sendiri. Kita sering berada. Saya dengan Datuk Ustaz Ghani pun sebenarnya ini dah kali keempat kita bertembung. Dan tiada masalah sebab beliau mewakili PAS, saya mewakili UMNO. Manakala Datuk Mukris ini sekejap UMNO, sekejap Bersatu ataupun PH, ketika ini Pejuang atau GTA, jadi itu pulang kepada beliau. Namun inilah orang kata gambar-gambar yang ada di Jerlun ni, dan tak heranlah pengundi sentiasa dapat mengenali tiga calon-calon yang untuk pusingan kali ini. Tadi saya dah pun mukadimahkan bahawa sebenarnya Jerlun agak unik kerana dia seimbang. Seimbang kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau melihat kepada 3 sosok tubuh ini, iaitu Datuk Seri Mukris, Datuk Wira Osman sendiri dan juga Dr. Abdul Ghani, ketiga-tiganya ada numbers yang besar ketika parlimen, ketika DUN dan sebagainya. Dan juga
kemenangan kalah mereka pun agak tidaklah begitu jurang yang besar. Numbers pun besar, belas ribu juga ketika PRU yang ke-14 Dr. Abdul Ghani mendapat 12,829, manakala Datuk Osman Aziz mendapat 12,413. Agak besar juga numbers tu. Jadi kemenangan Datuk Seri Mukris pada PRU 14 dibantu juga dengan undi yang datang daripada Bersatu, datang daripada PKR, kerana mereka menggunakan bendera PKR. Betul. Kerana itu mungkin beliau mendapat 18,000 undi ketika itu. Tetapi adakah kali ini numbers itu masih lagi relevan kerana PKR akan membawa benderanya sendiri, manakala PAS kali ini dibantu oleh Bersatu? Saya melihat bahawa contohnya saya di Jerlun ini ahli UMNO sahaja kita ada 18,000. Sama seperti jumlah yang jadi saya ketika itu hanya mendapat 12,000. Bermakna 1/3 ataupun 30% ahli UMNO terpengaruh dengan dakyah dan sebagainya yang juga terikut dengan kepimpinan Datuk Mukris ketika itu. Namun saya ingat setelah 3-4 tahun berlalu, rakyat sudah mula insaf, ahli UMNO pun merasa kita perlu mengembalikan semula maruah UMNO dan Barisan Nasional, bukan hanya di Jerlun malahan di seluruh negara. Saya yakin bahawa ahli-ahli UMNO akan kembali semula yang dulu yang mungkin merajuk, akan kembali memberi sokongan kepada UMNO. Soal sama ada ahli-ahli Bersatu akan terus menyokong beliau itu nauzubillah kita tak tahu, kita tak dapat menentukan. Begitu juga mungkin sebahagian daripada ahli PAS satu ketika dulu juga mungkin memberi undi kepada Datuk Mukris. Tetapi kali ini saya rasa mungkin mereka akan kembali ke pangkuan PAS balik. Jadi nampaknya equation dia berbeza pada kali ini. Namun kita serahkan kepada pengundi-pengundi. Mereka pada saya memahami apa yang telah berlaku sejak 4-5 tahun yang lalu, dan saya rasa mereka telah pun serik kali ini saya yakin mereka akan kembali kepada Barisan Nasional. Tadi Datuk mention pengundi PAS mungkin akan kembali ke pangkuan PAS kembali. Dan kali ini PAS pula mendapat bantuan daripada Bersatu. Undi daripada Bersatu. Dengan 12,829 undi, dan Dr. Abdul Ghani sebenarnya berada pada kedudukan kedua dalam PRU yang ke-14. Tidakkah Datuk juga melihat sebenarnya Dr. Abdul Ghani ini juga sebenarnya satu nama yang amat kuat potensinya dalam PRU? Sudah tentu. Beliau mempunyai peluang yang sama baik dengan saya sendiri, mungkin dengan Datuk Mukris juga. Tapi saya berasaskan kepada ahli UMNO itu sendiri. Maka sebab itulah dalam kempen-kempen kita kepada ahli-ahli kita menyeru kepada kesetiaan, loyalty kepada parti. Apa guna kita menjadi ahli sesebuah parti sedangkan bila kita perlu untuk mendapat undi mereka tak memberi undi kepada parti yang mereka sendiri menjadi ahli. Jadi saya yakin kali ini insya-Allah keseluruhan ahli-ahli UMNO itu sendiri yang berjumlah hampir 18-19 ribu ni akan memberi undi kepada calon Barisan Nasional. Datuk bergantung dengan jumlah ahli UMNO. Sedangkan jika kita lihat kepada statistik yang terbaru, ada pertambahan sekitar lebih kurang 13,000 pengundi baru dalam Parlimen Jerlun. Manakala lebih kurang daripada 13,000 tu sebenarnya lebih kurang sekitar 3,000 lebih pengundi berusia 18 sampai 21. Pengundi belia. Jadi bagaimanakah mereka ini pula? Adakah sebab ada yang kata pengundi yang ramai-ramai 13,000 tu kebanyakannya memang enggan mengundi. Mereka dah memang ada habit tu. Tapi yang 3,000 lebih pengundi baru ni, pengundi muda. Sebab itulah kita pun terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Kita tahu bahawa anak-anak muda kita jangan ambil hanya 18 ke 21, kita kira 18 ke 40. So sekitar 15-16 ribu orang tu sebenarnya. Jadi kita tahu bahawa anak muda hari ini memang trend mereka menggunakan media sosial. Jadi kita pun terpaksa mengubah cara strategi berkempen ini pun dengan melalui media sosial. Namun apa yang kita boleh buat sudah tentu untuk mencapai mendekati mereka secara personal itu agak susah. Tapi melalui media sosial kita harapkan setidak-tidaknya mereka mengenali contoh macam siapa saya ini, diri saya, di mana lahirnya, apa tugasnya, apa pengalamannya dan sebagainya. Itu, dan kita juga memberi kesedaran kepada mereka apakah yang BN berikan selama ini, bukan hanya untuk diri mereka, malahan keluarga mereka juga. Jadi dengan pendekatan itu, saya kira mungkin saya tidak mendapat 100% sokongan, tapi setidak-tidaknya saya mampu juga mendapat sejumlah blok yang agak besar dari anak-anak muda. Selain daripada itu, kita sudah tentulah kita juga ada pendekatan tersendiri
dengan mereka ini, dan kita harapkan ianya akan mendapat realiti, menjadi kenyataan apabila hari pengundian nanti mereka boleh memberi undi mereka kepada Barisan Nasional. Ya, untuk makluman semua, sebenarnya di Parlimen Jerlun ini ada sekitar lebih kurang 60% pengundi di bawah usia 40 tahun. Yep. Besar, angka yang besar, lebih 60% sebenarnya. Dan pada ketika ini ketiga-tiga calon, iaitu daripada BN, PN serta Pejuang ialah calon muka lama. Sedangkan pengundi muda banyak yang menyuarakan pasal keinginan melihat kepada wajah baru. Jadi bagaimana Datuk dapat memberi mereka satu keyakinan bahawa wajah lama masih berbisa? Saya sudah tentulah kita tidak menjual personality sebenarnya dalam pilihan raya ini. Of course, sudah tentulah personality memainkan peranan yang penting, faktor yang penting. Namun kita memberitahu kepada mereka parti kita ini, Barisan Nasional ini, yang telah pun mempunyai track record yang baik sejak 62 tahun dulu menjadi kerajaan, cuma kita hanya tewas pada 2018. Namun kita telah berjaya membuktikan kita mampu membangunkan negara, mengambil kira semua segmen masyarakat. Sebab itulah dalam bajet yang amat berhormat Perdana Menteri baru ini membentangkan mengambil kira semua wow factor kepada setiap segmen. Tak kira anak mudanya, petaninya, nelayannya, kemudian pejabat awam, orang yang bekerja di sektor swasta dan sebagainya. Jadi sudah tentulah pada kita ialah kita nak memilih sebuah kerajaan. Kerajaan, kita tidak memilih individu. Betul. Namun kebetulan saya ni ketika ini saya umur 63, tapi jiwa saya masih muda. Saya boleh mampu, wajah masih muda. Masih mampu berinteraksi, bergaul dengan anak-anak muda, dan saya boleh menjadi orang muda. Maksudnya memahami jiwa mereka. Kita boleh menceritakan contohnya dari segi bidang pelajaran, di manakah ruang dan peluang yang ada pada mereka, bidang TVET dan sebagainya, kemudian bidang-bidang berkaitan dengan employment ataupun pencarian pekerjaan dan sebagainya. Yang inilah yang kita kira parti kita mampu untuk menyediakan platform yang sesuai untuk semua segmen masyarakat sekiranya kita diberi pilihan, diberi keyakinan untuk membentuk kerajaan selepas PRU kali ini. Datuk ialah Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Kedah. Second man di Kedah. Besar. Tentu sekali tugasnya bukan hanya di Jerlun. Melihat kepada situasi Kedah yang mana tidak dibubarkan DUN. Berbeza dengan PRU 14. Mungkin lebih mudah perangnya kerana melibatkan DUN juga. Kali ini fokus utama kepada Parlimen. Melihat kepada potensi calon-calon BN di Kedah secara overall. Saya melihat bahawa Kedah sekali ini kita ada 15 kursi, 4 orang diwakili oleh wanita. Itu pun satu persentage yang tinggi, mengambil kira janji kita kepada masyarakat, seluruh rakyat, sekurang-kurangnya 30% kita punya calon-calon adalah daripada wanita. Kemudian dalam masa itu kita juga memperkenalkan 2-3 orang calon-calon muka baru. Maksudnya daripada pemuda itu sendiri, bekas ketua pemuda Kubang Pasu, bekas ketua pemuda Merbuk. Ini juga pada kira mengambil kira faktor usia yang melibatkan taste ataupun cita rasa orang muda. Dan selain pada itu sudah tentulah kita daripada kalangan-kalangan yang berpengalaman, daripada menteri, kemudian timbalan menteri, kemudian ahli parlimen yang sedia ada dan sebagainya. Kita kira kita gembelingkan ke semua faktor ini, faktor orang yang berpengalaman, faktor anak muda, faktor gender wanita. Saya kira kita menawarkan satu barisan calon yang mantap untuk dipilih oleh rakyat. Namun pada saya sudah tentulah kita amat-amat mengharapkan bila kita melalui pilihan raya ini bukan hanya faktor pengalaman, usia, wajah dan sebagainya, tapi selain daripada itu kita juga kena mengambil kira apa yang telah parti kita lakukan untuk rakyat sebelum ini. Saya kira track record Barisan Nasional telah pun terbukti kita mampu membangunkan negara ke satu tahap yang amat hebat. Cumanya sedih kita bila PH mengambil alih kerajaan yang terumbang-ambing ini, tidak stabil ini, menjadikan negara reverse balik ke belakang. Kita sepatutnya melonjak ke depan tapi sebenarnya kita ke belakang. Jadi ini pada saya perlu diperbetulkan oleh Barisan Nasional selepas ini. Tetapi kita amat mengharap sokongan dulu daripada rakyat ataupun pengundi-pengundi ini. On 19 November. Datuk, PN, Perikatan Nasional claim boleh sapu bersih Kedah. Mereka kata mereka mampu untuk sapu bersih semua kursi parlimen di Kedah. Datuk punya pendapat? Saya melihat bahawa ini banyak retorik. Kita tahu, dan kita tahu juga PN punya track record.
kita untuk membentuk sesebuah kerajaan itu, kita perlukan orang-orang yang memang ada kemahiran, ada pengalaman, ada kebijaksanaan, wisdom. Apa yang berlaku semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, negara kalang kabut juga. Bagaimana kita mengurus tadbir, contohnya pandemik COVID, kalang kabut sampai menjadikan rakyat berada dalam ketakutan. Itu membuktikan bahawa mereka tidak ada kebijaksanaan. Jadi untuk mereka membuat tuntutan, klaim, kononnya mampu menyapu beris, itu hak mereka. Dia juga sendiri menyatakan bahawa ahli-ahli UMNO patut menyokong PN. Sedangkan kita tahu bersatu itu nak membunuh UMNO. Itu tidak patut. Dan saya yakin ahli-ahli UMNO tidak akan tertipu dua kali. Dan saya yakin bahawa cakap-cakap beliau untuk menyapu bersih itu adalah satu retorik daripada omong-omong kosong lah, yang saya rasa kalau tidak kerana PAS di Kedah ini, saya yakin Bersatu tak mampu untuk menang walaupun satu kursi. Ya. Datuk sendiri melihat kemampuan UMNO lah. Ya. Berapa sekurang-kurangnya kursi? Kita meletakkan sasaran modest, target kita ialah 10 dan kemungkinan dapat 11. Namun apa pun boleh berlaku, sebab pilihan raya merupakan bagaimana kita nak menawan hati pengundi dan sebagainya. Namun bukanlah dalam tempoh 2 minggu ini sahaja. Kita telah membuktikan bagaimana kita telah berjaya memperbetulkan keadaan apabila Datuk Seri Ismail sebagai Perdana Menteri daripada UMNO memperbetulkan keadaan setelah mengambil alih, mewarisi masalah-masalah legasi problem daripada Tun Mahathir, daripada Tan Sri Muhyiddin, dan kita telah memperbetulkan, mengembalikan semula keyakinan rakyat baik dalam bidang ekonomi, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah yang perlu kita tawarkan semula kepada rakyat, dan rakyat pun patut appreciate, menghargai apa yang cuba kita buat dalam sebuah negara yang berada dalam belenggu masalah yang pelbagai, diburukkan dengan ekonomi dunia yang meruncing, diburukkan dengan pandemik dan sebagainya. Namun Datuk Seri Ismail mampu mengeluarkan kemelut kita daripada kemelut itu, dan kita seolah-olah mendapat satu harapan baru, harapan baru untuk melangkah kembali seperti sedia kala ketika BN memerintah dulu. Inilah yang saya katakan, kita perlu mengambil kira semua segmen masyarakat, tak kira anak mudanya, daripada tadika, sampailah kita perlu memberi harapan yang realistik. Kita tidak mahu menjanjikan sesuatu yang tak dapat kita tunai. Kita bukan macam PH, tapi kita nak memberikan tawaran kepada rakyat yang realistik, yang boleh dicapai dengan syarat kita bersama-sama ingin memajukan negara, bersama-sama bertanggungjawab untuk memastikan kemakmuran itu dikongsi bersama tanpa mengira kaum, latar belakang agama, budaya dan sebagainya. Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Datuk, last question Datuk. Pertemuan PRU15 kali ini tidak melibatkan DUN. Sedangkan Datuk dah cukup berpengalaman pertemuan Parlimen DUN. So, apakah perbezaan ketara ketika ini yang Datuk rasa perlu diubah strateginya ke, ataupun apa yang Datuk rasa perlu dilihat, manifestonya ke, ataupun bagaimana Datuk? Silakan. Saya yang pertama, bila di Kedah ni pilihan raya hanya ada Parlimen semata-mata tanpa DUN. Yang pertama sekali saya kata ini amat malang kerana merugikan rakyat, menyusahkan rakyat. 6 bulan lagi kita nak kena menghadapi pilihan raya lagi. Tapi yang kedua, pada saya dia merupakan satu advantage juga. Kita boleh menumpukan sepenuhnya tenaga kita, petugas kita, bakal-bakal calon DUN yang kita tentukan sebelum ni, maka boleh menjadi kayu pengukur juga sejauh mana kemampuan mereka untuk mengepalai jentera dan sebagainya di peringkat DUN masing-masing. Jadi pada saya lah hikmah yang berlaku ini memberi advantage sebenarnya kepada kita. Namun apapun, kita terserahlah pada 19 bulan nanti. Tapi secara keseluruhan saya kata kali pertama agak pelik, tetapi kita perlu mengharungi bersama, dan saya yakin ada sedikit kelebihan kita hanya bertanding di peringkat DUN. Parlimen. Kita hanya bertanding Parlimen pada kali ini tanpa melibatkan DUN. Okey, untuk akhir kalam untuk mereka yang bakal mengundi di Parlimen Jerlun secara khususnya, dan juga untuk pengundi Malaysia secara amnya, nasihat Datuk, saranan Datuk, pandangan Datuk kepada mereka semua. Silakan. Pertama sekali sudah tentulah saya merayu kepada semua pengundi-pengundi Jerlun, tak kira lapisan umur, untuk menggunakan kuasa yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk membuat satu keputusan yang tepat untuk masa depan kita bersama. Yakinlah bahawa Barisan Nasional lah yang terbaik.
dan insya-Allah sekiranya tuan-tuan memberi kepercayaan kepada saya menjadi wakil rakyat tuan-tuan, saya akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada masyarakat di sini untuk pembelaan dalam pelbagai sektor ekonomi, pesawah, petani, nelayan, pekebun kecil, anak muda dan sebagainya lah. InsyaAllah yakinlah bahawa kita akan menunaikan janji-janji yang telah kita buat demi masa depan bersama untuk kestabilan dan kemakmuran negara. Terima kasih. Okey, itulah dia saya kira satu segmen yang saya kira amat lancar sekali. Seorang tokoh lama di Kedah, second man untuk BN di Kedah ni. Jadi saya kira tentu sekali seluruh mata akan tertumpu ke sini kerana di sini ada Datuk Seri Mukris, ada Datuk Osman Aziz, kedua-duanya nama-nama besar. Pertembungan semula, rebattle. So Datuk, terima kasih kerana luangkan masa. Semoga Datuk sihat, semoga Datuk terus kuat sampai 19 hari bulan dan insya-Allah semoga dapat beroleh kemenangan insya-Allah. So Datuk, dari kami sekian dulu dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Bonus Lazada menyerah pada 11 November.